Okey. Okey, baiklah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, slide ini merupakan slide sesi pertengahan petika fasa 2. Nama saya Muhammad Abdul Syafiq bin Muhammad Hisham. Sekolah petikum saya iaitu Sekolah Kebangsaan AU Keramat. Saya merupakan pelajar PSMP ambilan 2017 kelas C6. Saya major Bahasa Melayu dan minor Pendidikan Jasmani. Okey. Latar belakang kumpulan sasaran di Sekolah Kebangsaan AU Keramat. Dan kumpulan sasaran iaitu tahun 4 Uranus yang saya mengajar kelas Bahasa Melayu. Dan tahun 5 Maret subjek yang saya ajar iaitu Pendidikan Jasmani. Jumlah kumpulan sasaran di kelas 4 Uranus seramai 30 orang dan kelas 5 Baris seramai 30 orang. Kaedah pelaksanaan yang telah saya gunakan untuk memperoleh maklumat iaitu melalui pemerhatian sepanjang tempoh 6 minggu menjalani praktikum. Okey, ini merupakan lokasi dan gambar hadapan di Sekolah AU Keramat. Okey, untuk pengetahuan semua, Sekolah Kebangsaan AU Keramat ini terletak sepadan antara Selangor dan Kuala Lumpur. Jadi sekolah saya jarak antara IPG ke Sekolah AU Keramat dalam kurang 20 kilometer lebih. Okey. Isu-isu yang saya hadapi semasa praktikum di Sekolah AU Keramat sepanjang saya praktikum. Okey. Yang pertama yang saya telah hadapi, yang saya dapati isu-isu ini menjadi 4 isu. Yang pertama, murid lemah dalam pembelajaran. Yang kedua, hanya 10% sahaja murid yang menghantar tugasan sepanjang PDPR. Yang ketiga, murid terlalu aktif di dalam kelas. Dan tak akhir sekali, yang keempat, murid kurang minat melakukan tugasan yang guru berikan. Okey, kita pergi analisis isu. Isu yang pertama, murid lemah dalam pembelajaran. Okey, yang pertama, murid lemah dalam pembacaan. Okey, segelintir murid hanya boleh membaca 2 suku kata sahaja. Contoh, perkataan kutu, lari dan duit. Okey, murid ini saya dapati dalam kelas saya 4 jenis ini, dalam sekitar 20% dalam kelas itu lemah dalam bacaan. Hanya boleh baca 2 suku kata sahaja. Bila saya minta dia baca, jadi dia hanya boleh baca 2 suku kata. Kalau yang panjang-panjang, contoh artikel dalam buku teks, dia rasa agak-agak. Dia mengaku yang diri dia tak pandai baca. Jadi saya pun minta tolong kawan sebelah tolong bacakan untuk dia. Okey, yang kedua, murid tidak mahir dalam penggunaan ICT. Murid lemah dalam penggunaan ICT. Murid masih tidak lagi tahu untuk membuka Google Classroom. Okey, pada waktu itu saya ingin mengajar menggunakan Google Classroom, menggunakan aplikasi Google Classroom. Jadi bila saya minta murid membuka Google Classroom, mereka tidak tahu apa itu Google Classroom. Jadi saya dapati yang mereka ni lemah dalam ICT. Jadi apabila saya dah dapat tahu, saya anggaplah yang mereka ini tidak tahu membuka Word, tidak tahu membuka Google, mencari-cari maklumat dalam Google, tidak tahu menggunakan word wall, permainan dalam laptop. Disebabkan murid-murid zaman sekarang ni dia lebih gemar menggunakan telefon. Jadi laptop ni dan komputer ni dia anggap sudah tidak biasa dengannya. Okey. Kesan-kesan murid lemah dalam pembelajaran. Yang pertama, murid tidak dapat meneruskan sesi pembelajaran kerana murid tidak faham jika ada tugasan yang memerlukan pembacaan dan penggunaan ICT. Jadi murid ni tidak sesi pembelajaran murid ni akan terganggu lah. Tak dapat teruskan lah. Contoh saya bagi
kerja dalam WhatsApp ke, dalam Google Classroom, jadi mereka tidak tahu. Tak tahu macam mana nak buka, macam mana nak akses. Ya, jadi lagi-lagi lebih lagi yang murid tidak dapat baca. Lagi-lagi kita sekarang dalam PDPR kan, dalam PKP, murid yang tidak baca ni susahlah untuk dia selesaikan tugasan. Sebab tugasan memang memerlukan pembacaan lah. Sebab ya ada segelintirnya dapat baca tapi memerlukan bimbingan. Jadi susahlah, saya pun jauh dari sekolah, jadi saya dapat tahulah macam mana murid tu dapat selesaikan. Okey, yang kedua, murid akan ketinggalan dengan arus penggunaan ICT. Jadi kita pasti akan tahulah masa akan datang nanti penggunaan ICT dalam pengajaran akan jadikan sebagai wajib lah. Jadi sekarang ni pun penggunaan ICT dan multimedia pun antara penggunaan dalam BBM amat yang produktif lah dan aktif lah. Jadi kalau yang murid tak tahu guna ICT ni, lemah dalam penggunaan ICT ni, dia akan pesan lah murid-murid yang nak menangkap lah sesi pelajaran dia. Jika guru tu gunakan laptop, gunakan Google ke, gunakan PowerPoint ke, Google Site ke, jadi dia akan tak tahu. Dia akan lemah. Dia akan apa cikgu nak ajar ni, dia tak tahu. Apa yang cikgu nak sampaikan ni, dia pun tak tahu lagi. Jadi kita kena ajar lah. Sebagai guru ni kita kena ajar dia gunakan ICT. Kita pun dulu pernah belajar kan dalam subjek subjek ICT. Jadi kita tidak kena tunaikan tanggungjawab kita sebagai guru untuk menolong murid mengenal lagi ICT. Okey, tindakan susulan yang saya telah buat. Yang pertama, melaksanakan aktiviti permainan bahasa seperti wiragata dan berburu kata. Penggunaan ini seperti ni lah, silang kata. Tak akan silang kata. Okey, menurut Abdul Razak Abdul Karim pada tahun 2011, motivasi dan sikap terhadap pembelajaran bahasa Melayu, murid dapat diperkasakan dengan membina suasana komunikasi yang menggalakkan dan merangsang penggunaan bahasa Melayu dalam kehidupan seharian. Jadi bila saya gunakan permainan silang kata, wiragata lah saya panggil wiragata, akan dibuat secara dalam kumpulan. Kumpulan tu dalam satu kumpulan 4 orang. Jadi ada permainan silang kata yang perlu diselesaikan. Ada yang satu perkataan, satu kotak tu ada 6 kotak, iaitu 6 suku kata lah. 6 kotak suku kata. Jadi murid yang lemah ni saya akan campur dalam satu kumpulan ni. Satu kumpulan yang ada murid yang pandai, ada yang murid sederhana. Jadi satu kumpulan tu 4 orang, ada murid pandai, sederhana, lemah dan lemah. Jadi saya masukkan. Jadi secara langsung mereka dapat tahulah huruf perkataan-perkataan mana yang mempunyai lebih daripada 2 suku kata. Okey. Yang kedua, sistem papan ganjaran. Murid yang dapat menggunakan ICT dengan betul dapat token ganjaran. Jadi sebagai contoh, apabila saya melaksanakan PDP, saya melaksanakan pengajaran, saya akan memanggil seorang murid untuk mewakili hadapan untuk mengawal laptop saya ni. Saya kerap guna untuk laptop ni sebagai medium BBM saya dalam pengajaran. Jadi saya melantik seorang murid untuk mengawal laptop saya. Jadi bila dia dapat mengawal laptop saya dengan baik, jadi saya akan bagi dia token ganjaran. Dan hari itu sajalah. Dan hari seterusnya saya akan tukar orang. Dan bila dia akan dapat, maknanya saya dapati dia gunakan dengan betul, ikut arahan saya akan bagi token ganjaran. Dan token ganjaran tu mereka akan tebus lah untuk sebulan sekali. Saya akan bagi hadiah tertentu lah. Okey. Yang ketiga, saya merubahkan tempat duduk mereka. Murid lemah akan dipindahkan ke depan papan putih supaya guru boleh memberi lebih perhatian. Jadi saya mengambil aktiviti ini untuk memudahkan saya untuk memberi fokus kepada murid lemah. Saya mengubah. Saya selalunya ambil murid yang lemah di hadapan sekali, dan murid sederhana di tengah dan murid yang pandai di belakang. Jadi
Saya berpusin satu kelas tu untuk meninjau dan memerhati. Jadi bila saya tahu yang depan ni lemah, jadi saya akan fokus ke depan. Okey, bila saya nak fokus untuk dalam aktiviti pengayaan, saya akan ke belakang untuk tengok murid yang pandai. Bila yang sederhana, saya akan fokuslah untuk yang sederhana. Okey, gitulah. Untuk menggunakan saya mengenal pasti tahap penguasaan murid. Ini merupakan papan ganjaran yang saya telah buat. Saya bahagikan 6 kumpulan mengikut warna. Yang ini permainan wira kata yang menyerupai silang kata, teka silang kata. Okey, isu yang kedua, hanya 10% sahaja murid yang menghantar tugasan sepanjang PDPR. Okey, yang faktor yang pertama, murid tidak mempunyai platform untuk mengakses. Kebanyakannya, murid yang mengguna untuk mengakses ni menggunakan telefon ibu bapa. Ibu bapa. Jadi mereka ni mengharapkan telefon ibu bapa saja untuk menjalankan PDP. Jika ibu bapa bekerja, mereka bekerja di siang hari, mereka tidak dapat untuk berakses. Mereka akan mengakses malam pula. Tapi kalau malam dia orang mereka tidak dapat buat lupa, buat tahu, jadi tak siap lah kerja tu. Jadi sekarang ni musim PKP kan, musim PKP, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Jadi mereka ni, kita pun menggunakan platform internet, media untuk mengakses, untuk menghantar tugasan, untuk meninjau, untuk bersemuka dua hala menggunakan Google Meet. Jadi penggunaan data internet tu akan lebih tinggi lah. Jadi mengharapkan pada telefon ibu bapa lah. Kita pun tahu keberadaan keluarga mereka pun bukan kurang senang. Jadi nak guna internet ni mungkin susah lah, sebab nak beli internet lagi dah mahal. Telefon tu bukan murah. Jadi kita faham lah. Kita faham sebab ini merupakan satu bebanan sebagai seorang guru dan murid lah. Okey, faktor yang kedua, ibu bapa kurang ambil perhatian terhadap tugasan anak-anak. Okey, guru saya telah menggunakan dalam aplikasi WhatsApp tentang tugasan anak, tetapi kurang tindakan selanjutnya. Dalam contoh, saya bagi tugasan pagi ni. Tetapi tugasan tu bukan siap pada hari ni. Dia akan siap pada minggu depan, 2 minggu akan depan, gitu lah. Dia akan ambil masa. Sebab ada segelintir ibu bapa yang ambil berat. Ada segelintir ibu bapa yang tidak ambil berat langsung tentang pendidikan anak. Jadi apabila mereka, anak-anak pun bila mak ayah pun tak ambil tahu, anak-anak murid pun buat tahu je. Jadi itulah antara faktornya lah yang kita hadapi sekarang ni. Okey, kesan-kesannya ialah murid akan ketinggalan tajuk yang pelajari. Guru sekarang ni dah ikutlah rancangan pengajian tahunan, ikut RPT. Ikut pengajian tahunan, ikut tajuk-tajuknya, apa hari ni nak ajar apa, esok ajar, minggu depan nak ajar apa lagi. Jadi murid yang tidak buat latihan ni, tidak buat tugasan ni, akan tergantung, akan ni lah, tak tahu apa yang dia buat. Jadi tajuk yang dia orang akan ada ni, dia akan tinggalan. Jadi sebab dia orang tak akses medium platform yang saya telah sediakan. Okey, yang kedua, murid akan suka mendapat maklumat yang terkini. Okey, contoh kalau jika ada maklumat sekolah yang penting, dia maklumkan terus kepada ibu bapa, maklumkan terus kepada guru dalam kelas tu ada ibu bapa. Jadi murid yang kadang-kadang ada yang mak ayah tengok saja, ada yang seen saja. Jadi dia akan scroll itu dah tahu. Tapi dia tak baca pun. Jadi dia nak maklum kepada anak murid pun akan tak abai, akan tersisih itu. Okey, tindakan susulan yang saya telah lakukan ialah guru perlu berinteraksi dengan ibu bapa untuk mengambil berat tentang pendidikan anak-anak secara personal. Saya akan PM lah.
ibu bapa seorang-seorang. Ibu bapa dengan grup WhatsApp kelas 4 Johannes, saya akan PM seorang, akan forward message kepada seorang bahawa ada maklumat terkini, ada tugas anak-anak yang perlu dia selesaikan, ada apa ada kerja-kerja anak yang perlu kita hantar. Jadi saya hantarlah PM seorang-seorang ibu bapa untuk kita bagi alert lah, bagi peringatan pada ibu bapa. Tapi kalau tindakan ini sekejap je berlaku. Mula je hantar tugasan. Baru dah senyap. Jadi saya pun tak tahu lah. Sebab saya bagi selalu pergi tugasan, semua peringatan. Jadi apa selepas itu dah makin senyap, makin ada lah. Dalam 50% tu dah makin senyap. Okey, isu yang ketiga, murid terlalu aktif. Okey, ini selalu yang murid guru yang selalu hadapi lah dalam kelas. Kesan-kesannya akan mengganggu murid lain melakukan tugasan. Murid aktif ni mengganggu murid lain melakukan tugasan. Ada yang guru ni bagi tugasan pada murid, tetapi ada murid ni nakal. Akan ganggu kawan dia, tak nak bagi kerja siap, tak nak siapkan kerja. Jadi akan suka lah untuk mengawal murid yang aktif ni. Jadi ini menyebabkan guru. Okey, yang kedua mengganggu guru untuk menjalankan PDP. Jadi bila dia nakal, aktif yang kelas, suka jalan, suka kacau orang, suka balik kertas. Jadi guru ni akan jadi emosional lah, akan emosi lah. Dia akan macam, awak diam. Jangan nak baling-baling kertas, jangan jalan. Awak diam. Cikgu tengah ngajar ni, awak cuma hormat cikgu. Itu masalah dia akan ganggu. Dah situ dah ambil masa dah. Dah situ dah 2 minit dah. Tegur dia, nak marah dia, tegur 2 minit dah. Yang ketiga, guru akan lebih suka mengawal kelas. Kita ada 8 murid ni, ada 30 orang lebih. Jadi nak kawal dia seorang saja dah rasa macam dah satu orang. Nak kawal seorang. Jadi nak kawal yang lain lagi, nak kawal dia seorang. Nak kawal dia seorang kena lebih lagi. Yang lain ni kawal sikit-sikit je. Yang ni kena lebih lagi. Jadi rasa macam 5 orang. Bisa je 5 orang. Jadi aku suka lah dengan kawal kelas. Soalan yang saya selalu buat untuk mengawal murid aktif ni, guru melantik murid aktif ni sebagai ketua ataupun memberi tugasan kepada dia. Dia akan dia dapat tugasan, dia akan jadi ada macam ada tanggungjawab. Murid itu akan lebih disiplin, lebih beretika. Dia beretika. Bila saya tuju pada dia akan tahu yang ini ketua. Jadi dia akan lebih alert lah, dia akan lebih behave. Dia kata behave lah, dia akan lebih berhati-hati lah sebab cikgu ni dah nanti dia. Kalau dia semua kelas, satu kelas ni mesti salah dia. Gitulah. Senang. Sebab kita nak cari yang puncanya pada murid aktif ni. Kalau murid aktif ni diam, yang lain insyaAllah akan diam. Jadi apabila dia nanti sebagai ketua, dia akan rasa bertanggungjawab lah. Saya lantik dia, saya nanti sebagai ketua sewaktu kelas saya saja. Kelas lain ketua kelas yang tetap lah. Tapi bila kelas saya saja, saya akan nanti dia sebagai ketua kelas ataupun sebagai saya akan ikut kesan lah. Kesan tu tolong saya pasang LCD ke, tolong saya pandang ke whiteboard. Itu. Yang kedua, saya melakukan activity time reward. Guru akan memberi ganjaran tertentu jika murid yang aktif itu dapat mengawal tingkah laku untuk setiap aktiviti. Setiap aktiviti saya lakukan, bila dia dapat mengawal tindakan dia, tingkah laku dia, saya akan bagi dia ganjaran. Ganjaran token yang saya buat tu bukan duit. Kertas ni saya buat lah. Kertas mana yang bulat, kertas dia akan simpan. Jadi bila dah cukup sebulan, dia akan tebus lah. Sebab dia dah dapat mengawal tingkah laku dia untuk setiap aktiviti. Jadi dia akan lagi lebih bersemangat, dia akan lebih tahulah yang ni cikgu ni tengah serius dengan dia. Okey, isu yang keempat iaitu yang terakhir, murid kurang minat melakukan tugasan.
faktornya ialah aktiviti guru pada mulanya sudah biasa dilakukan. Aktiviti yang guru dari mula masuk kelas sampai sekarang tugasan dia sama je, tak ada. Bila tugasan sama, gadiskan isi tempat kosong, gadiskan bina ayat, murid dah biasa dah lali dah kiranya. Okey, yang kedua kaedah guru yang guru terapkan tidak melibatkan semua murid. Guru ada juga yang guru yang tidak melakukan satu kelas. Dia tak semua yang terlibat. Jadi ada murid yang ni dah tak minat. Bila guru ni bagi ketegasan dekat murid yang ni, yang murid yang tak begitu, yang tak ada ketegasan ni, dia akan tunggu-tunggulah. Sebab dia dah tahulah tugasan apa yang dia akan terima sebentar nanti. Gitu. Sebab dia tahu tugasan yang guru bagi kat guru yang terlibat ni. Jadi dia tahu nak buat apa. Jadi dia kurang minat lah untuk melakukan tugasan ni. Sebab dia tak ada saingan dengan murid yang dia dapat. Dia rasa macam tak abai. Faktor yang ketiga ialah tiada cara yang mudah untuk melakukan tugasan. Murid ini kita nak memudahkan tugasan murid. Jadi nak memudahkan dia faham, kita perlulah buat sesuatu untuk murid faham lebih, untuk memudahkan murid faham. Kita tengoklah apa yang kita akan buat. Okey, kesan-kesannya ialah murid akan cepat bosan. Murid cepat. Yang kedua, murid yang lemah tidak menyiapkan tugasan. Sebab dia lemah, ada yang lemah baca. Jadi dia dah bosan dengan aktiviti baca je, jadi dia tak siapkan tugasan dia. Yang ketiga, tugasan yang diberi kurang merasa minat murid. Okey, tindakan susulan yang saya buat, guru membuat inovasi untuk tugasan murid. Okey, tengok inovasinya. Contohnya, guru memberi tugasan dalam Google Site yang melibatkan pelbagai tugasan yang berbeza cara menyiapkannya. Okey, ini Google Site ni yang saya telah buat dalam aktiviti inovasi saya, iaitu kata pemberi. Kata pemberi ni saya buat inovasi dalam Google Site. Jadi dalam Google Site ni ada banyaklah bahagian yang terdapat, iaitu yang contoh nota. Nota situ ada nota lah. Nota kata pemberi, ada formula teknik-teknik kata pemberi dan permainan dan uji minda. Jadi dalam Google Site ni ada terdapat workball, itu sejenis permainan lah. Workball and candy. Dan saya juga telah mencipta satu formula untuk murid mudah mengingat kata pemberi ialah dan adalah untuk apabila bila untuk digunakan ialah dan adalah ni, iaitu in asa. In asa ini bermaksud in ialah untuk kata nama, asa adalah untuk sedia nama dan adjektif. Di bawah ini ia merupakan link pautan untuk ke Google Site yang telah saya telah buat. Okey, rumusan yang telah saya dapati, yang pertama, kefahaman murid dapat dibina dengan jelas tentang unsur seni dan prinsip rekaan. Jadi, murid telah dapatlah seni-seni yang kita terapkan. Contohnya, seni tadi lah, seni kita buat formula tu, seni yang kita buat token-token ganjaran tu, tikang nak teka salah kata. Yang kedua, pengetahuan murid dibina melalui pengajaran secara kontekstual yang menjadikan ingatan murid lebih kukuh untuk tempoh masa lama. Yang tadilah saya buat formula in asa tu. Bila murid ingat in asa ni untuk kata pemberi, dia ingatlah in asa tu. Bila cikgu kata ingat, in asa ni sejak bila untuk digunakan in ialah ni untuk bila. Jadi kau ingatlah untuk tempoh masa lama. Macam contohlah kita nak menghafalkan nama-nama planet. Ada nama dia kan. Mars, Venus, ingat itu lah. Okey. Yang ketiga, murid terlibat secara proaktif dalam aktiviti pembelajaran luar bidadah yang dijalankan. Jadi, kita boleh gunakan aktiviti yang saya telah gunakan untuk tugas susulan. Contohnya, kalau murid tak dapat selesaikan tugasan di kelas, murid juga boleh siapkan tugasan di rumah. Contohnya yang ni pautan Google Site yang saya beri. Dalam tugasan tu ada macam-macam ada tugasan. Jadi murid boleh siapkan sambung tugasan di rumah. Jadi luar belajar lah. Dia buat belajar pula. Dia dah dapatlah siapkan tugasan ni tanpa dengan guru sebagainya. Okey, ini contoh ni lah.
bagusan ni, permainan ni. Murid tu dapat mendapat lebih aktif lah. Melibatkan seluruh murid, satu kelas murid lebih aktif untuk berfikir, buat kerja dalam bulan, ada terlibat, dan ada yang lemah pun boleh terlibat sekali. Jadi seluruh murid yang akan terlibat sekali. Uh, Okey, sekian itu saja daripada saya. Untuk sesi pertengahan praktikal fasa kedua ini. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.